Alhamdulillah, pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan, hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita bertemu bersua muka dan bersama dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan, keberkatan, rahmat dan juga keridaan Allah Subhanahu wa taala, mendapat doa daripada para malaikatillah dan tersenarai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang Allah sebut nama mereka itu di hadapan para malaikatnya, seperti mana warid dalam hadis, majlis yang ada padanya bacaan Al-Quran, perhimpunan manusia hamba-hamba Allah dalam rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, yang membaca ayat Al-Quran, membaca kitab Allah dan juga bertadarus. Jadi walaupun pada malam ini kita tidak secara langsung bertadarus membaca Al-Quran di hadapan kita, tetapi paling tidak apa yang akan kita bacakan pada malam ini tidak lari daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan termasuk juga secara umumnya dengan makna tadarus Al-Quran, iaitu kita bertadabbur memahami ayat-ayat Allah. Jadi majlis yang diadakan di rumah Allah ada padanya tadarus Al-Quran. Majlis yang seumpama ini, Nabi SAW bersabda, illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Itu majlis yang akan dihadiri para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya, kemudian majlis yang akan dilitupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, majlis yang turunnya padanya ketenangan daripada Allah, dan Allah sebut setiap nama mereka yang berada dalam majlis itu, dalam perhimpunan itu di hadapan para malaikatnya. Allah menzahirkan betapa Allah suka kepada hamba-hamba yang berhimpun dalam majlis seumpama itu. Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih kepada sahabat dan guru kita semua, Ustaz Nasir, Allah yahfadhuh, yang menjadi pembuka bicara majlis kita pada malam ini. Juga yang saya kasihi lagi saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa, pegawai masjid, fadil tuan imam dan semualah warga yang mengurus tadbir masjid ini, dan juga sidang jamaah ibu-ibu dan ayah-ayah, saudara dan saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita doakan pada awal muqaddimah tadi, mudah-mudahan kita beroleh rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini saya tak akan ambil masa yang lama lah. Saya sampai pun dah agak lewat dah. Jadi kurang lebih dalam setengah jam 40 minit insya-Allah, lebih kuranglah setengah jam 40 minit untuk kita berbicara sesuai dengan munasabah ataupun sesuai dengan sambutan kita. Pertemuan kita pada malam ini ada tajuknya, ada maksud dan tujuannya, iaitu untuk kita memperingati suatu peristiwa besar yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang semua kita tak kira kecil besar tua muda mengetahuinya, bahkan telah pun mendengar penceritaan tentangnya itu saban tahun, ribu kali, kalau kira ribu kali. Yang mudah adik-adik kecil-kecil ini barangkali puluh ratus kali, tapi bagi ibu-ibu dan ayah-ayah yang sudah saban tahun, barangkali sudah ratus dan ribu kali mendengar penceritaan tentang Isra dan Mi'raj. Kalau bagi mikrofon ni, baik seorang-seorang boleh cakap, boleh ceramah seorang sikit pada malam ni. Jadi saya tak gaduh lah. Kalau nak cerita, semua orang boleh cerita. Dan pada malam ni pun kita tak naklah cerita semua. Bukanlah nak cerita satu-satu, yang tu kena baca kitab lah. Ada kitab khusus yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj ni. Jadi kalau nak ambil tahu daripada awal sampai hujung, itu kena baca mengikut disiplin dalam talaqi ataupun dalam bacaan kitab, qiraatul kitab. Adapun kita tazkirah dan ceramah ni hanya kita petik beberapa perkara untuk kita jadikan sebagai panduan dan ambil iktibar untuk kita amalkan bersama. Mudah-mudahan bertambah kebaikan dan bertambah keyakinan kita. Isra dan Mi'raj ni dia bukan benda kecil, dia bukan hikayat cerita yang diriwayatkan oleh kita kata generasi ke generasi, tidak. Tetapi ia merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quranil Karim, Al-Isra wal Mi'raj. Bahkan ada satu surah yang dinamakan dengan nama Al-Isra. Al-Isra. Al-Isra itu maknanya perjalanan pada waktu malam atas muka bumi ni. Dia panggil berjalan pada waktu malam, perjalanan yang ditempuh di atas permukaan bumi pada waktu malam, itu dia panggil Al-Isra. Perjalanan di atas mana? Di atas dia panggil al-alam as-sufli.
alam bawah ni, muka bumi ni. Itu dia panggil apa? Dia panggil Al-Isra. Adapun perjalanan naik menempuh pintu langit, naik ke langit sehingga melepasi langit yang ketujuh, seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha dan sebagainya, itu dia panggil Al-Mi'raj. Asal makna Al-Mi'raj adalah anak tangga ataupun tangga. Al-Mi'raj ataupun Al-Uruj, perjalanan naik ke langit. Al-alam al-ulwi, alam tinggi nu, atas nu, kita panggil al-alam al-ulwi. Jadi Al-Isra itu perjalanan yang berlaku atas muka bumi ini daripada Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Palestin. Kemudian daripada situ naik ke langit hak bawah ni, al-alam as-sufli, itu dia panggil Al-Isra. Adapun Al-Mi'raj yang naik ke langit. Dan peristiwa ini termasuk daripada mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda mukjizat ni benda yang harus pada akal. Jangan sampai kadang-kadang kita tersilap pula. Kita dah kata benda Isra Mi'raj ni benda yang tak boleh terima akal tapi berlaku. Salah ucapan tu. Benda mukjizat ni benda yang boleh diterima akal, ma'qul. Walaupun ianya mencabar ataupun mencari adat. Nampak seakan mustahil pada adat biasalah. Macam mana boleh berjalan daripada Mekah pergi Palestin, kemudian naik sampai langit, turun balik ke Mekah, tak ada subuh sampai dah. Sedangkan pada waktu itu perjalanan daripada Makkah Al-Mukarramah ke Palestin itu mengambil masa sebulan perjalanan pergi dan juga sebulan perjalanan balik. Nadribu akbad al-ibili syahran, kata mereka. Kami duduk atas belakang unta ni, duduk menunggang unta tu sebulan tak nak sampai ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bawa khabar berita, semalam aku telah diperjalankan pergi ke Baitul Maqdis, kemudian diperlihatkan begini, naik sampai ke langit, difardukan salat dan sebagainya. Maka perkara tersebut pada adatnya luar biasa, tetapi harus pada akal. Kerana apa? Kerana perkara tersebut bukan Nabi berjalan sendiri, tetapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda lah, bukan Isra Mi'raj saja. Hak kita ni pun, macam mana jantung kita boleh berdegup tak berhenti, sedangkan kita tak kontrol pun, kita tidur pun dia duduk jalan juga. Tak heran pun. Isra Mi'raj dia buat heran pula dah. Hak tu hak kita tu. Macam mana dia boleh berdegup jalan, dia boleh bergerak. Perjalanan darah dalam badan tak pernah berhenti. Berjalan ikut kitaran sunnah hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Tak pernah dengar pun bunyi darah duduk berjalan dalam tubuh kita. Kalau bunyi darah macam ayak langkok, sampai kita tak boleh tidur, ingat. Tak dengar, Allah tutup. Pasal apa? Pasal yang urus, yang mentadbir ataupun yang buat semua tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan jauh harga diri dia tak nampak. Jadi mukjizat ini perkara apa? Perkara yang mencari adat, perkara yang amrun khariqun lil adah. Perkara yang mencari adat tetapi harus pada akal. Dan berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Biasanya setiap kali kuliah ataupun ceramah ataupun al-hadis an hadhihi al-hadith al-azimah, nak bercakap tentang peristiwa besar ini, biasanya dimulakan dengan ayat pertama surah Al-Isra, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Allah menyebut subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Kalimat tasbih dengan makna tanzih, maha suci. Suci ini bukan kotor. Suci ini makna kita beriktikad dengan kebesaran Allah, keagungan Allah yang tidak ada sebarang kekurangan dan kecacatan pada hak Allah, pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Allah itu zat yang wajib ada, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil ke atas Allah. Tu yang kita dah mengaji sifat 20 tu. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil ke atas Allah, tak boleh ada pada Allah. Sifat-sifat kekurangan Allah itu ada, lawannya tiada. Tiada bukan sifat Allah. Sifat Allah tu tak ada tu. Ada tu sifat Allah.
Jadi segala kekurangan itu ternafi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya para ulama, hikmah Allah mulakan dengan subhanallazi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulakan dengan tasbih karena perkara bicara tentang Isra dan Mi'raj ini mesti kita baca dan kita renung dengan tasbih, iaitu dengan i'tiqad Allah Subhanahu wa taala tak ada sebarang kekurangan. Bila kita pegang kejap yang tu, bukan cerita takat Sidratul Muntaha. Kalau ada lagi atas itu pun kita tak mengatakan benar. Kerana apa? Kerana yang melakukannya, yang memperlakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu boleh buat apa yang Allah kehendaki. Allah boleh buat apa yang fa'alu lima yurid, apa yang Allah Taala tentu, apa yang Allah kehendak, maka Allah boleh buat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Hamba di sini yang dimaksudkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak disebut nama baginda. Allah tak sebut subhanallazi asra bi nabiyhi, tak sebut. Maha suci Allah yang memperjalankan nabinya, tak. Allah juga tak sebut subhanallazi asra bi rasulihi, tak. Allah tak sebut juga subhanallazi asra bi Muhammadin pun tak. Tapi Allah sebut bi abdihi. Katanya para ulama disebut abdun itu pertama menunjukkan Isra dan Mi'raj ini berlaku dengan ruh dan jasad. Kerana perkataan abdun itu merujuk kepada ruh dan jasad. Ada orang mengatakan Isra Mi'rajnya berlaku apa? Berlaku seperti mana mimpi saja. Kalau mimpi tak jadi mukjizat, ha? Ada mimpi ni semua orang boleh, kita sendiri pun kadang-kadang mimpi naik sampai atas langit kan. Mimpi berjalan atas hayak, mimpi terapun di udara, itu biasalah. Maka sebab itu disebut abdun. Kata para ulama, abdun itu menunjukkan bahawa peristiwanya berlaku dengan apa? Dengan ruh dan juga dengan jasad zahir baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, hikmah disebut abdun kerana hamba, dia panggil al-ubudiyah. Maqam kehambaan itu merupakan darjat dan maqam yang tinggi yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Makhluk ni kalau dia bersungguh boleh jadi hamba Allah, itulah sebaik-baik makhluk. Makhluk yang Allah sebut dan Allah iktiraf kata dia hamba, itu sebaik-baik makhluk. Kita tak tahu. Kita saja istihar hamba Allah kan. Kalau derma bagi RM2, hamba Allah lah. RM2,000 tulis nama Allah. RM2 hamba Allah. Tapi kalau 2,000 tulis nama Allah. Saya banyak. Saya mengaku kita hamba Allah. Tapi belum tentu, tak tahu. Kita cuma harap saja, ya Allah, terimalah aku sebagai hamba-Mu. Ya Allah, terimalah aku sebagai hamba-Mu. Kita bercita-cita dan berdoa pada Allah, mudah-mudahan nanti kita mati tersenarai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang akan diseru kepada mereka itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu hamba Allah yang memang Allah terima dan Allah perakukan, ini sungguh hamba-Ku. Tapi kalau takat mengaku di mulut saja hamba Allah, kelaku gelagat kita tak macam hamba Allah. Mulut mengaku hamba Allah, lidah sebut kata kita hamba Allah, lidah tu juga untuk kecoh muhur orang, lidah tu jugalah lagu hamba. Lagu mana? Kita mengaku kita hamba Allah, kita makan rezeki Allah, tapi kita tak taat dan tak syukur pada Allah. Nabi tidak. Baginda Nabi SAW itu adalah hamba yang sebenar-benar hamba, dan Allah sendiri mengaku kata Nabi ini seorang hamba. Sebab itu kita tengok kehidupan Nabi tak pernah buat benda yang bercanggah dengan titah perintah Allah. Ibadat Nabi lebih daripada ibadat kita. Nabi minta ampun sehari semalam 70 kali. Sebagai riwayat kata 100 kali. Walaupun Nabi itu maksum, Nabi terpelihara daripada dosa dan kecelaan. Benda-benda tak elok, termasuk benda-benda makruh, tak dibuat oleh Nabi SAW. Tingginya pekerti Nabi zahir dan batin, tapi sifat kehambaan Nabi itu. Nabi semayang sampai bengkok kaki kan. Sayyidatuna ditanya, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Limadza? Kenapa Tuhan buat begini ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Sedangkan Tuhan ini adalah Rasul yang dipelihara Allah. Allah ampun dosa dulu dan kemudian bersih daripada dosa. Nabi semayang sampai bengkak kaki-kaki.
Lalu jawabnya bagi Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Tak patutkah aku ni menjadi hamba yang bersyukur pada Allah. Itu Nabi. Nabi yang bukan takat orang pertama masuk syurga, bahkan boleh jamin pula, boleh bagi syafaat pula kepada umat untuk masuk syurga. Kita ni tak tahu ke mana. Nabi semayang bengkak kaki-kaki, kita tidur sampai bengkak mata-mata. Beza jauh lah kita dengan Nabi. Jadi sebab itu Nabi, Allah perakukan seorang hamba yang boleh jadi hamba Allah, boleh dapat pangkat hamba tu. Kalau macam kita ni, kalau dalam dunia manusia ni, kalau boleh dapat pangkat datuk ke, datuk seri ke, tan seri ke, oi seronok. Kalau orang tak tanya pun dia abang. Kalau orang tak tanya pun abang. Pasal apa? Pasal berbangga. Tapi seorang hamba Allah yang sungguh menghambakan diri pada Allah, di antara bintang kebesaran yang mereka harapkan Allah kurniakan adalah apa? Bintang kehambaan, demikian al-ubudiyah. Seperti mana katanya para ulama, wa mimma zadani syarafan wa tihan wa kittu bi akhmusi ata'u thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta li ahmada nabiyya. Kata mereka itu, di antara perkara yang menjadikan kami ini ataupun aku ni sungguh seronok dan berbangga, seakan-akan kami boleh nak terbang ataupun nak lompat, pejak kaki itu, letak kaki atas bintang suraya punya seronok. Kenapa seronok? Pertama, dukhuli tahta qawlika ya ibadi, apabila aku tersenarai daripada kalangan hamba-hambamu ya Allah yang engkau suruh dalam Al-Quran. Kita baca Quran, Allah sebut qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalau kita faham Quran tu, Allah katakan oleh Muhammad, bagi tahu kepada manusia, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Orang yang dekat dengan Allah, bila dia baca ayat Allah sebut ya ibadi, hatinya merasa girang dan gembira. Kenapa? Karena Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat mulia, iaitu wahai hamba-hambaku. Yang kedua, pasal apa kita rasa bangga dan mulia, rasa seronok? Wa an sayyarta li ahmada nabiyya, kerana engkau pilih Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul dan Nabi yang engkau utuskan kepada kami. Jadi orang ahli akhirat ni, di antara perkara yang mengembirakan mereka dan berbangga syukur hidup di muka dunia ni, pertama, apabila mereka mendengar Allah menyuruh mereka dengan panggilan ya ibadihi, wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Yang kedua, kerana mereka menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi Nabi diperjalanan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram. Kata para ulama, perkataan al-masjid al-haram dalam Al-Quran terkadangnya makna masjid. Masjid itulah. Kadang-kadang al-masjid al-haram dengan makna al-haram, al-ardul haram dipanggil. Tanah haram tu. Tanah haram ni bukan makna tanah haram ni tanah rampas, bukan. Al-haram dengan makna al-hurmah, dengan makna kemuliaan dan kebesaran. Itu bumi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Macam tanah haram Makkah dan juga tanah haram Al-Madinah. Sebab itu disebut apa? Al-Haramain. Dua tanah haram. Tanah haram tu bukan makna tanah yang dirampas, bukan. Tanah haram dengan makna tanah yang punya kehormatan. Macam juga bulan kan, bulan haram. Macam juga bulan haram. Bulan Rejab, dah masuk Syaban dah ni. Bulan Rejab ni bulan apa? Bulan haram lah. Bulan haram dalam Islam ada 4 kan. Kalau orang tanya, kena tahu. Orang tanya dalam Islam ni 12 bulan. Bulan haram tu hak mana satu? Dia kata hak al-haram tu lah. Dia pun tak tahu apa. Bulan haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Yang Nabi sebut dalam hadis tu. Inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 'ayna. As-sanatu 12 shahra. As-sanatu 12 shahran. Minha 4 hurum. 3 mutawaliyat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Nabi kata inna zamana, sesungguhnya masa, perjalanan zaman dan masa ini qad istadara, berputar dan berjalan, kahayatihi, seperti mana yang Allah Taala telah tentukan. Yauma khalaqallahu samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi.
As-sanatu, satu tahun itu, bermula setahun itu, 12 syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Bulan haram ni bulan yang punya kebesaran dan kehormatan, sehingga diharamkan berperang pada bulan tersebut. Nabi kata salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Satu lagi, wa Rajabu Mudar, dia panggil Rajab Mudar. Dinisbahkan kepada kabilah Mudar, ada cerita dah. Alladhi baina Jumadai wa Sya'ban, yang Rajab ni duduk di antara Jumadal Ula dan Thaniyah, ataupun kita panggil Jumadil Awal dan Jumadil Thani, Rajab, kemudian Sya'ban. Jadi Rajab di tengah-tengah. Itu bulan haram. Apa makna bulan haram? Bulan yang punya kehormatan dan juga punya kebesaran yang tersendiri. Jadi tanah haram ni makna tanah yang diberikan kehormatan dan kemuliaan oleh Allah. Jadi dalam ayat tadi kata para ulama, walaupun minal masjidil haram, daripada al-masjid al-haram, sedangkan pada malam tu Nabi di Mi'raj, masa bawa dalam Isra' tu daripada rumah Ummi Hani, bukan daripada dalam masjid. Tapi disebut al-masjid al-haram, dengan mana tanah haram. Kenapa disebut masjid? Kata para ulama, isyarat pada kita pentingnya masjid dalam kehidupan ni. Masjid ni menjadi apa? Menjadi jantung kepada kehidupan. Tapi nak tengok qaryah ke kampung tu elok tak elok, tengok masjid. Kalau rumah depa elok lebih daripada masjid lagi, rumah nampak lebih makmur daripada masjid, nampak imarah rumah lebih daripada masjid, itu makna tanda-tanda yang tak baiklah. Tapi kalau masjidnya imarah dengan solat jemaah, majlis ilmu, ada mengajak walaupun tak tiap malam, tak apalah. Tapi ada majlis ilmu, solat jemaah ada contohnya. Kemudian macam ni, ada munasabah, ada sambutan, ada menghimpunkan masyarakat dan sebagainya. Itu tanda-tanda baik yang ada pada sesuatu community ataupun satu masyarakat ataupun satu qaryah. Karena masjid ini adalah tempat yang dibina di atas asas ketakwaan untuk mengabdikan diri pada Allah. Bahkan orang pergi masjid ni, Allah sebut dalam Quran apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa an yakunu minal muhtadin. Maksud surah At-Taubah. Hanya sahaja mereka yang mengimarahkan rumah Allah, hanya sahaja mereka yang mengimarahkan masjid itu adalah orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Mereka itu adalah daripada kalangan hamba-hamba Allah yang mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi masjid dalam ayat cerita Isra' dan Mi'raj ini, Allah sebut masjid daripada Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Ini antara dua masjid yang utama lah dalam Islam ni. Dalam Islam ada 3 buah masjid yang utama. Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua Al-Masjidu An-Nabawi, itu masjid Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga Al-Masjid Al-Aqsa di Palestin. 3 masjid ni Nabi pesan, Nabi suruh kita siapkan kenderaan pi ziarah ataupun pi masjid kalau boleh pi masjid ni. La tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Masjidil Haram wa Masjidi Ana wal Masjidil Aqsa. Ada kelebihan Masjidil Haram kalau kita semayang buat amal ibadat situ, semayang contohnya 1 rakaat digandakan sama lebih daripada 100,000 rakaat. Buat kebajikan di tanah haram atau di haram, satu kebajikan digandakan 100,000. Di Masjid Nabi SAW satu solat itu digandakan dengan 1000 rakaat. Di Aqsa kurang sikit. Tapi ini 3 buah masjid yang apa? Yang ada nama ataupun ada kedudukan dalam Islam. Jadi dalam ayat surah Al-Isra' tadi, dalam peristiwa Al-Isra' disebut perjalanan daripada masjid ke masjid, itu menunjukkan pentingnya masjid. Bagaimana masjid tempat untuk kita tempat untuk kita mengabdikan diri kepada Allah dan tempat untuk kita islah diri. Kalau kita jaga masjid dan imarahkan masjid kita, mudah-mudahan waktu kita dan umur kita juga akan secara otomatik itu dapat diimarahkan dengan kebaikan. Wala sambung sikit lagi, linuriyahu allazi barakna haulahu, yang kami berkati kawasan sekitar sepanjang perjalanan dalam Al-Isra' itu, tempat-tempat yang disinggah atau yang dilalui oleh Nabi SAW itu adalah tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini pun peristiwa yang diberkati sebab itu penuh dan syarat dengan kebaikan dan pengajaran.
linuriyahu, supaya kami perlihatkan kepada dia, yakni kepada Nabi SAW, akan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia, yakni Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah bersifat dengan sifat sama', sifat pendengar, dan juga sifat basar, sifat melihat. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kata almarhum Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, disebut di hujung ayat Isra ni, cerita tentang innahu huwas sami'ul basir. Allah itu maha melihat, maha mendengar lagi maha melihat. Kerana peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada satu tahun yang semua kita maklumi. Itu tahun berlaku peristiwa yang sangat menyedihkan Nabi, sehingga disebutkan oleh ahli sirah dan juga ahli sejarah, tahun itu dipanggil dengan tahun Amul Huzni, Awul Hazan. Amul Hazani ataupun Al-Huzni, tahun kesedihan. Sedih bukan makna putus asa, bukan sedih makna Nabi duduk rumah tak keluar di mana sedih, bukan begitu. Sedih ni adalah perasaan apa? Perasaan sebahagian daripada rahmat yang Allah campak dalam hati kita. Bila kita menempuh satu peristiwa yang menyayat hati, automatik hati kita akan rasa sedih. Kadang-kadang menitik air mata. Contoh, macam kita kehilangan orang kita sayang. Mak ayah kita meninggal dunia, pasangan kita meninggal dunia, anak menantu, anak cucu kita meninggal dunia, cucu kita baru lahir seminggu, tiba-tiba dapat berita kata tak ada ayah, anak cucu ayah hak sulung ni Allah Ta'ala sayang. Memanglah kita akan rasa sedih. Itu biasa. Sedih tu tak apa. Itu sedih dia panggil rahmat dalam hati. Kalau sampai tak berasa apa langsung, yang tu hati yang keras. Hati orang lembut, bila benda hak sedih, dia sedih. Hatta Nabi SAW ketika mana menghadapi kewafatan Sayyidina Ibrahim, putera Nabi SAW, Nabi juga sedih sehingga menitik air mata. Lalu tanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, adakah Tuhan juga menitiskan air mata menghadapi kematian?" Sedangkan Nabi adalah Rasulullah. Nabi kata, "Wahai Abdul Rahman, innal aina la tadma." Sebelum tu Nabi kata, sesungguhnya sedih yang macam ni adalah sebahagian daripada rahmat yang Allah campak dalam diri manusia. Innal aina la tadma, sesungguhnya mata akan menangis. Wal qalba la yahzan, hati akan merasa pilu dan sedih bila menghadapi kesedihan. Tetapi kata Nabi, wala naqulu illa ma yurdi rabbana atau yarda rabbuna. Kami tak akan sebut melainkan perkataan yang membawa kepada keridaan Tuhan kami, Allah, ataupun perkataan yang Allah redha pada kami. Jangan mana sedih dia mengatakan awaklah ya Allah pun, tak boleh. Tapi kalau sedih kita kata perkataan yang Allah suka, apa dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni minha khaira. Ya Allah, berikan apa? Pertama kita sebut istirja', inna lillah, sesungguhnya semua kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Tak ada sampai ni pukul 9 ni. Pasal tak ada naik atas langit lah. Takat baca Aqsa kita balik. Inna lillah wa inna ilaihi, sesungguhnya semua kita milik Allah dan semua kita akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berilah ganjaran yang baik untukku dengan musibah yang kau timpakan. Wa akhlif li minha khaira, dan beri ganti kepadaku yang lebih baik. Itu perkataan yang Allah suka. Sedih tak apa, tapi jangan sampai duk meratih macam orang jahiliah kan. Bila tengok orang mati, dia pengen niyah, cakap muka, tampak muka, koyak baju, kemudian duk kelumpuk, gulin ke kubur. Itu dia pengen niyah, itu haram. Tidak dibenarkan. Tapi kalau tengok sebab, tengok muka mak kita kan, sebab nitik yang mata tu tak apa. Tapi jangan duk teriak di kubur sampai duk orang ajak balik, tak mau balik kan. Pegang, macam tak mau balik. Kita tak mau balik tak apa, tapi tak boleh duduk atas, dia duduk bawah mau. Tu dia balik. Kau tak mau balik, kami nak korek sebelah bawah ni. Orang tu kena ajak tu kan. Bodoh reti. Makna apa? Nabi juga menghadapi kesedihan. Apatah balik cerita tadi, tahun itu, tahun sebelum berlaku Isra Mi'raj tu, Nabi diuji oleh Allah dengan wafatnya siapa? Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mu'minin, Khadijatul Kubra, khairun nisa'il alamin. Antara wanita apa yang Nabi sebut sebaik-baik wanita dunia ni, apa dia? Sayyidatuna Khadijah.
selain daripada Sayyidatuna Maryam alaihissalam, selain daripada Sayyidatuna Fatimah dan juga Asiyah isteri Firaun, itu semua khairun nisa'il alamin. Termasuk juga tersana juga Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, isteri pertama baginda Rasulullah SAW. Nabi tak berkahwin dengan yang lain kecuali setelah mana wafatnya Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Khadijah wafat pun Nabi dia sebut situ. Kadang-kadang Nabi tengok ada sepupu-sepupu yang muka macam saya kata, Nabi panggil ya Khadijah, sampai menimbulkan cemburu sebagai isteri Nabi, terutama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi fahamlah cemburu tu. Nabi kata innaha kanat wa kanat. Nabi kata jangan kata apalah pada Khadijah. Khadijah ni begini bercerita. Dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan untuk aku daripada Khadijah ni itu anak. Sebaik anak Nabi sallam daripada Khadijah, seorang daripada Sayyidatina Maryam Al-Qibtiyah iaitu Sayyidina Ibrahim, yang lain tu semua daripada Sayyidatina Khadijah. Sehingga Nabi kata aku dianugerahkan Allah ruziqtu hubbaha, aku Allah kurniakan cintaku kepada Khadijah. Sampai Nabi mati, sampai Sayyidah Khadijah meninggal pun Nabi tetap menyantuni kawan-kawan Sayyidah. Bila masak ada makanan, Nabi masak bagi lebih, Nabi kata pergi bagi dekat sahabat dan kawan Sayyidah Khadijah. Nabi hormati hatta kawan-kawan Sayyidah Khadijah. Masa ketidak kerana Nabi mula-mula nak sampai dakwah, ketika mana orang pakat tolak Nabi, tapi orang pertama dekat dengan Nabi siapa? Sayyidah Khadijah. Masa Nabi mula turun wahyu, turun balik rumah ketak-ketak, pasal apa? Nabi takut terkejut tengok Sayyidina Jibril dalam rupa malaikat. Tunjuk rupa malaikat penuh orang langit tu, ada 600 sayap. Tak pernah tengok. Manusia memanglah kita tengok benda kita tak biasa tengok, memang kita rasa gerun. Macam kita tengok pokok ribut kan naik sampai hitam tu, kita pun rasa gerun tengok. Nabi tengok malaikat Jibril alaihissalam masa terima wahyu pertama tu. Maka turun dalam keadaan apa? Ketak-ketak. Lalu ditenteramkan oleh Sayyidah Khadijah. Kata apa? Wallahi la yukhzika Allahu abadan. Wahai suamiku, Allah Ta'ala tidak akan menghina ataupun melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kamu. Kerana kamu orang baik. Innaka la tasilur rahim. Kamu suka menghubungkan hubungan silaturahim ya wahai suamiku. Wa tasduqul hadis. Kamu cakap tak pernah bohong. Wa taksibul ma'dum. Kamu suka tolong orang yang dalam kesempitan, orang tak ada apa. Orang tak ada apa ni kadang-kadang orang nak sembang pun tak mau, tapi Nabi tak. Nabi tengok orang tak ada apa, perlukan bantuan, tak minta pun Nabi tolong. Wa tahmilul kal. Kamu sanggup apa? Kamu tampung, kamu tempuh kehidupan kamu ni dengan apa? Dengan penuh ketabahan. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kamu sentiasa tolong dan bersama dengan kebenaran, tolong orang dan sebagainya. Kamu orang baik. Maka tak mungkin Allah buat benda-benda yang tak elok pada kamu. Sebab itu dalam riwayat disebut apa? Sana'i'ul ma'ruf taqi masarifas su'. Benda hak baik hak kita buat itu antara hikmahnya, fadilatnya apa? Akan menyelamatkan kita daripada bertembung dengan benda-benda tak elok. Kita bukan tahu. Kadang-kadang kita nak kena apa? Aksiden. Tapi aksiden jugalah. Tapi Allah selamat kita barangkali berkat daripada apa? Berkat bersekok ikan yang kita jamun kucing belakang rumah kita. Kita tak tahu. Maka sebab itu kebajikan ni buat ikhlas kerana Allah. Apa pun kecil besar buat. Kenapa? Kerana sana'i'ul ma'ruf. Segala perbuatan dan juga benda baik yang kita buat, taqi, itu akan menyelamatkan dan menghindarkan kamu daripada keburukan ataupun bencana. Maka kata Sayyidah Khadijah, wallahi la yukhzika Allahu abadan. Allah tak akan buat benda yang tak elok pada kamu wahai suamiku. Nabi kan sebelum tu duduk naik bertahanus kan. Kalau kita lah agak-agak kata apa? Duduk atas bukit sorang-sorang, balik satu malam ketuk pintu pasal apa? Tadi aku nampak apa dia benda tu. Kita kata apa? Tu pergi tidur pergi bukit. Ada rumah dekat atas bukit. Tu kita. Tapi yang kata khairun nisa'il alamin, dia tahu kata suami dia bukan pergi saja-saja. Dia tahu kelaku Nabi macam mana. Maka sentiasa berada bersama dengan suami dalam susah dan senang. Mana mungkin baginda Nabi dapat melupakan Sayyidah Khadijah. Wafat pada tahun tu. Orang yang banyak tolong Nabi. Tu tak kira harta lagi. Kerana Sayyidah Khadijah hartawan. Harta banyak, tolong untuk perjuangan Islam. Kemudian pada tahun tu juga
Wafat juga, meninggal juga Abu Talib. Abu Talib ni pak menakan Nabi, juga yang banyak tolong Nabi. Dia antara orang besar lah, orang besar Quraisy di Makkah itu, orang dihormati, pemimpin Makkah pada ketika itu. Ada lagi pemimpin yang lain, tapi oleh kerana dia ni orang yang senior, maka orang segan dengan dia lah. Dia pula pak menakan kepada Nabi SAW. Jadi orang musyrikin yang tak puas hati dekat Nabi tu nak buat lebih kurang, dia tak boleh lajak lebih lah. Kata juga, kadang-kadang kata juga, tapi nak lebih-lebih tu kenapa? Kerana segan. Sampai dia pergi jumpa dengan Abu Talib. Wahai Abu Talib, boleh tak kamu habaq nak menakan kamu? Sudah-sudahlah, duk bawa ni cerita-cerita ni, duk ajak orang itu ini. Habislah kita jadi pecah belah, habis dia pekat kali ni pasal dia seorang. Dia kata lagu tu. Tapi tetap Abu Talib membela Sayyidina Nabi SAW. Sampailah suatu hari oleh kerana bimbang takut orang-orang musyrikin Makkah buat benda tak elok, Abu Talib panggil baginda Nabi SAW, mengatakan, wahai anak saudaraku, pakcik nak beritahu pada kamu, pakcik bimbang keadaan kamu. Kerana macam-macam orang sebut, pakcik takut nanti kalau pakcik tak ada, mereka buat macam-macam pada kamu. Boleh tak kamu berhenti daripada apa yang kamu buat lah ni ya Muhammad? Dia cakap elok lah Nabi. Lalu Nabi pada waktu itu nampak sedikit sedih lah pada wajah Nabi. Lalu Nabi kata dalam perkataan yang masyhur, yang semua kita tahu, Nabi kata, wahai bapa saudaraku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu abada. Wahai bapa saudaraku, kalaulah depa boleh tarik matahari buat atas tangan kananku dan bulan atas tangan kiriku untuk aku meninggalkan kerja dakwah yang Allah perintahkan ini, ma taraktuhu abadan, aku tidak akan meninggalkannya sama ada aku diberikan pertolongan dan menang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun aku mati dalam mempertahankan agama ini. Nabi pun bangkit, pergi tuju kat pintu, nak baliklah. Bila buat lagu tu, Abu Talib ni sayang dekat Nabi. Semua orang duduk pada Nabi sayang pada Nabi, semua. Abu Talib anak ramai, tapi seorang pun daripada anak Abu Talib tak pernah cemburu dengan Nabi. Bahkan mereka juga sayang pada Rasulullah. Sayyidina Hamzah, pak menakan Nabi. Dia tahu kata ayah Abdul Muttalib beri keutamaan pada dia, tak pernah rasa cemburu, bahkan sayang pada Nabi. Bila tengok Nabi pun nak keluar lah, dia pun berasa, silap kau cakap lagu tu dekat Muhammad. Lagu dia kata, wahai anak saudara aku, tunggu dulu. Pakcik bukan marah kamu dan bukan pakcik halang kamu. Macam ni lah. Kamu buatlah apa kamu nak buat. Teruskan apa yang kamu sampaikan itu. Pakcik tak halang. Lagi pakcik hidup, pakcik akan sentiasa berada di pihak kamu. Pada tahun tu juga wafatnya Abu Talib. Jadi bila wafat Abu Talib ni macam-macam lah dia buat. Sampai pangkat bukan takat maki hamun, mereka mencederakan atau melakukan menyakiti tubuh Nabi SAW. Buang perut unta lah, lempak benda-benda kotor dekat Nabi dan sebagainya, sampai pangkat itu. Lalu Nabi pada tahun itu pergi ke Taif bersama dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, anak Nabi SAW, untuk berdakwah di sana. Tapi semua kita tahu apa orang Taif buat. Mereka tak bagi permit, tak bagi Nabi sampaikan dakwah sana, bahkan mereka upah pula sekumpulan orang kanak-kanak dan juga pemuda di sana halau Nabi dalam keadaan penuh biadab, iaitu lempak tengalung Nabi dengan kutu batu sehingga luka tubuh Nabi SAW. Nabi tahan, Sayyidina Zaid pun tahan supaya luka tu tak tumpah ke bumi. Pasal apa? Pasal darah Nabi kalau tumpah ke bumi, Allah akan hancurkan bumi itu. Jalan balik pelan-pelan dalam keadaan sedih, tapi tak putus asa. Sedih biasalah, sedih tabiat manusia, sedih. Sehingga satu tempat Nabi doa dengan doa yang masyhur. Tu kita nak sebut tadi, innahu huwas samiul basir, tu Allah Taala mendengar dan juga melihat. Nabi angkat tangan doa pada Allah dengan doa yang masyhur yang selalu kita baca, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati وهواني على الناس أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو تحل علي سخطك lakal utbah hatta tarda la haula wala quwwata illa bik. Doa tu panjang. Doa tu elok untuk kita amalkan. Doa penguat jiwa dia panggil. Ada guru kita yang bagi dan ijazahkan untuk kita beramal dengan doa itu.
Dulu tuan guru kita Datuk Syekhina Datuk Syekh Muhammad Badruddin Haji Ahmad hafizahullah wa saddada qutah. Saya bisa tengok dalam satu siri kuliah di Mentalun, beliau ada edarkan doa itu dan bagi panduan untuk beramal. Itu antara doa yang baik. Munajat. Nabi mengadu pada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah aku mengadu akan kelemahanku. Hanya kepada Engkau ya Allah aku mengadu kelemahanku. Wa qillata hilati, habis dah hilah aku ni. Aku tak tahu nak buat lagu mana dah ya Allah. Ajak orang, bukan ajak benda tak elok, ajak benda nak menyelamatkan mereka, tapi begini yang mereka lakukan padaku. Ya Allah, Engkaulah Tuhan hamba-hambamu yang lemah, dan aku adalah hambamu yang lemah ya Allah. Tak mana pun Engkau hantar aku, sama ada di Mekah adik-beradik aku yang tak mau terima dakwah aku, ataupun orang jauh mai ke Taif ni pun sama juga, mereka halau aku. Semua kesusahan dan kesulitan yang aku tempuh ni ya Allah, kalau menjadikan aku ni terselamat daripada kemurkaan-Mu, fala ubali, maka aku tak peduli semua kesulitan ini. Jadi para pendakwah memegang munajat Nabi SAW. Kita pun kalau rasa susah nak buat benda elok, tak semua orang suka. Orang tak kata kok belakang, orang berbuh dalam Facebook, ataupun orang sebar berita kok ni. Macam-macam lah nak buat benda elok. Setiap kali kita rasa macam putus asa, rasa macam nak putus asa, maka ingat balik apa doa Nabi, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubadi. Kalau manusia marah, manusia benci, tapi kalau Engkau tak marah aku padaku ya Allah, fala ubali, maka aku tak hirau semua kesulitan ini. Afiat, perlindungan-Mu itu lebih luas untukku ya Allah. Aku berlindung dengan cahaya kebesaran-Mu, yang mana dengan cahaya kebesaran-Mu terang segala kegelapan dan elok segala urusan dunia dan akhirat, daripada aku tertimpa dengan kemurkaan-Mu dan kemarahan-Mu ya Allah. Lakal utba hatta tarda, aku serahkan keredaanku hanya padamu ya Allah. Aku terima belaka dengan puas hati supaya Engkau redha padaku ya Allah. La haula wala quwwata illa bik, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Mu, dengan bimbingan-Mu, dengan apa? Dengan kurniaan-Mu ya Allah. Nabi doa. Maka kata al-marhum Syekh Muhammad bin Tawil Sya'arawi, antara rentetan peristiwa itu, makna apa? Makna ada kaitan lah dengan munajat Nabi doa. Allah sambut dengan apa? Innahu huwas sami'ul basir. Allah dengar apa yang orang musyrikin dan mereka musuh-musuh kata pada kamu, dan Allah juga tengok apa yang mereka buat pada kamu ya Muhammad. Hari Nabi balik daripada Taif tu, malaikat Jibril main dengan seorang malaikat. Malaikat dia panggil Malakul Jibal, malaikat jaga bukit. Malaikat di langit pun semua duk geram, tak sangka dengan apa-apa tu. Malaikat bukit Allah bagi izin untuk jumpa dengan Nabi. Kemudian malaikat bukit bagi salam kepada ya Rasulullah, saya ni malaikat bukit, Allah izin saya untuk datang kepada Tuan, dan Allah bagi tahu saya apa sahaja yang Tuan minta diperkenankan. Nabi tak minta lagi, tapi dia cadang, kalau Tuan nak saya angkat bukit, dua bukit demi Al-Akhshabain. Akhshabain ni Jabal Abi Qubais ataupun Jabal Quwaiqi'an, bukit besar tu kita pergi, yang kita pergi dekat tempat sa'i kan. Dia panggil apa? Tempat mula Mas'ah tu, tempat Safa tu, kaki bukit Jabal Abi Qubais lah. Kemudian dia punya Marwah tu kaki bukit Jabal Quwaiqi'an. Bukit tu lah ni dah ditarah semua dah, tak nampak lah banyak tu. Aku boleh angkat, saya boleh angkat ya Rasulullah dua bukit ni untuk empuk atas kepala puak tu. Kalau Tuan nak, lah boleh buat. Dia malaikat bukit pula, kerja dia. Kalau kita agak-agak kita kata apa? Elok buatlah ni, jenis buta perut apa ni. Bukan kita pergi hebat benda tak elok kita. Tapi Nabi tak. Nabi tak kata tak payahlah. Hari ni walaupun mereka tak terima dakwah aku, nanti aku doakan la'alla an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Mudah-mudahan nanti akan terbit anak cucu kemudian daripada benih mereka yang mengabdikan diri pada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Dengar jawapan tu. Kata Sayyidina Jibril, sadaqa man sammaka raufur rahimah. Sungguh Allah Ta'ala puji Tuan ya Rasulullah dan namakan Tuan dengan namanya Allah, iaitu apa? Raufan rahimah. Orang yang sangat apa? Pemurah dan sangat mudah kira bicara, mudah memaafkan. Rahiman, orang yang sangat banyak dan penuh jiwanya dengan rahmat dan kasih sayang. Itu yang kita baca dalam Quran tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sifatkan Nabi dengan rauf, Allah namakan Nabi dengan rauf dan juga dengan rahim. Nabi Allah tengok apa yang berlaku kepada Nabi. Kemudian ringkas cerita lah, Nabi pun pada malam tu kita potong setengah-setengah lah, belah dada apa kita potong. Dalam perjalanan Nabi diperlihatkan dengan apa? Dengan macam-macam gambaran. Orang tak semayang, orang dedah aurat, macam-macam lah. Tapi saya nak ambil dua saja. Yang pertama, pada malam tu Nabi apa? Nabi tengok ada seorang perempuan tua yang berhias memanggil melambai-lambai tangan pada Nabi, tetapi tidak dihiraukan oleh Nabi. Nabi tak sambut panggilannya. Nabi tanya, siapa tu wahai Jibril? Jibril kata, itulah apa dunia. Dunia yang sudah tua umurnya. Dunia yang penuh dengan tipu daya, digambarkan seperti seorang wanita tua yang berhias. Itu gambaran kepada dunia. Maka kita isra' perjalanan dalam kehidupan kita pada hari ini dan selama hidup atas muka dunia ni, kita akan berhadapan dengan apa? Dengan ujian itu. Itu ujian dunia. Dunia ni Allah sifat dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni sifatnya keseronokan, kenikmatan yang menipu daya. Bukan tak lehmi dunia. Ambillah dunia, pasal dunia memang Allah buat untuk kita makmurkan. Tapi beringat, jangan melampaui daripada batas. Bukan makna kita tinggal dunia sampai apa? Sampai tak ada pakaian nak pakai baju. Dia kata baju ni dunia biar terlanjang bulat. Bukan. Yang tu salah faham. Ambillah dunia. Buat rumah tempat kita apa? Tempat kita berteduh. Duit kita lebih sikit, kita kena tambah orang bagi lebih sikit boleh tak? Boleh. Tambah lebih kita pun duduk anak-anak boleh selesa. Adik-beradik main rumah boleh selesa. Tak apa. Tapi kalau tambah lebih tu pasal nak lawan kawan sebelah, yang tu masalah. Tapi kalau kita buat, kenapa? Dengan cara yang betul tak apa. Dunia cari kekayaan, tak ada masalah. Tapi ingat dunia ni tipu daya. Dan dunia ni Allah bagi semua. Orang baik Allah Ta'ala bagi, orang tak baik pun Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang Allah bagi lebih lagi. Banyak yang tu. Sebab dunia ni bukan balasan. Dunia ni tempat ujian saja. Sebab itu Allah Ta'ala tak bagi dunia dekat para Nabi. Kalau Allah bagi pun tetapi tak masuk dalam jiwa. Nabi Sulaiman AS Allah bagi dunia. Raja yang apa? Menguasai dunia. Tapi dunia itu tidak apa? Bukan sebagai anugerah kepada baginda. Nabi-Nabi yang lain, kebanyakan para Nabi, Allah uji hidup atas muka dunia ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan sederhana dan susah. Bukan mereka apa-apa kedana, tidak. Rasulullah SAW orang yang kaya. Tapi dunia tak masuk dalam hati. Nabi dapat dunia, Nabi apa? Nabi berikan dunia tu. Nabi agih-agihkan dunia itu kepada orang lain. Nabi tak benarkan dunia itu. Bahkan Nabi tak wariskan harta kepada ahli keluarga baginda Muhammad. Sebab dunia ni bukan balasan. Sebab itu kalau orang Allah bagi dunia, bukan untuk kita berbangga-bangga, tapi untuk kita gunakan dunia tu pada jalan yang Allah suka dan Allah suruh. Kalau dunia ni balasan Allah bagi dekat orang baik, mestilah orang tak baik tak akan dapat dunia. Kan? Tapi Allah bagi tak? Allah bagi. Hak yang tak sujud pada dia pun Allah bagi senang, kaya, melana habis pada kita. Apa maknanya? Makna dunia ini bukanlah balasan yang Allah peruntukkan kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala suka. Lau kanatid dunya jazaan li muhsinin idham lam yakun fiha ma'ashun li zalimi. Kata para ulama, kalaulah dunia ni balasan untuk orang buat baik, nescayalah orang buat zalim tak dapat dunia. Tapi kita tengok orang jahat pun boleh dunia lebih pada kita. Laqad ja'a fil anbiya'u karamatan, bahawa sesungguhnya para nabi hidup berlapar. Nabi sendiri pun hidup lapar 3 bulan dapat tak berasa. Bukan pasal segan masak, kita pasal tak berasa, pasal segan. Pasal kedai segan, pergi beli kedai. Itu pasal segan, bukan tak ada makanan. Nabi tak masak pasal tak ada makanan. Ada hari yang cuma dayak sejuk dan tamar saja. Bukan kerana Nabi papa kedana, tidak. Tetapi Nabi ajak supaya apa? Tidak mengambil dunia itu sehingga apa? Mengganggu perjalanan hidupnya. Laqad ja'al anbiya'u fiha karamatan. Sesungguhnya para nabi hidup atas muka dunia ni akan berlapar walaupun mereka itu merupakan hamba Allah yang dimuliakan. Wa qad syabi'at fiha butunul bahaimi. Sedangkan apa? Menatang Allah Ta'ala bagi kenyang temuluk dan kenyang perut mereka. Menatang pun Allah Ta'ala bagi dunia. Jadi kalau kita duduk ligan dunia sampai putih darah, pasal tak puas hati, ayah bagi satu, mak wasiat satu kat adik kita, betap cakap 7 keturunan kerat bin. Apa dia ni? Ligan dunia kadang sampai buat dosa.
sampai berbunuh-bunuhan, putus silaturahim, sebarkan fitnah li ajli dunia. Dunia ni menatang pun Allah Ta'ala bagi kenyang perut, tak ada sebut lagu kita. Laqad ja'a fiha al-anbiya'u karamatan wa qad syabi'at fiha butunul bahaim. Maka dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu diperlihatkan Nabi Tahir. Kemudian juga Nabi dikejar oleh satu makhluk Allah yang namanya Ifrit. Ifritnya jin yang melampau lah, jin yang ada pangkat lah. Lalu diajar dengan kepada Nabi baca satu doa. A'udzu apa doa tu? Kalau tak tahu, kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim pun tak barah. Tapi ada doa khusus untuk apa? Untuk kita menghindari daripada gangguan ifrit. Iaitu kita baca a'udzu binuri wajhika al-karim wa bikalimatika tammatan allati la yujawizuhunna barrun wala fajr min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan bi khairin ya rahman. Doa tu nanti ustaz-ustaz yang mengajar suruh ustaz tu tulis dan balik baca. Tapi nak cerita bila baca doa tu tersungkur ifrit. Katanya para ulama nak tunjukkan kepada kita dalam perjalanan kita untuk menuju keredaan Allah, untuk kita dirikan agama dalam kehidupan kita, kita akan berhadapan halangan yang nama syaitan. Sama ada syaitan tu jin ataupun syaitan daripada kalangan manusia, minal jinnati wan nas. Rupa hidung muka hidung lagu kita, tapi kerja buat macam syaitan. Orang tak mau kepada kebenaran, orang yang lawan kebenaran, orang yang ajak orang kepada keburukan. Ini semua dia panggil apa? Syayatinul ins, syaitan daripada kalangan manusia. Kemudian Nabi terus lagi singgah beberapa tempat ringkas cerita lah. Sebelum daripada Nabi Mi'raj, Nabi itu berjalan dengan borak tu, dengan kenderaan borak yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar. Sebelum daripada Nabi Mi'raj, Nabi semayang mengimamkan dengan para Nabi. Kemudian sebelum daripada naik atas langit, Nabi diberi pilihan. Bawa main depan Nabi 2 bekas, 1 bekas susu, 1 bekas arak. Nabi pilih susu. Maka kata Sayyidina Jibril AS, laqad ikhtarta al-fitrata ya Rasulullah. Wahai Muhammad ya Rasulullah, Tuhan telah memilih yang fitrah, iaitu susu. Dan memang Nabi tak akan pilih benda yang tak elok. Fitrah itu juga simbolik kepada kehidupan kita. Dalam kehidupan ini kita kena kembali kepada fitrah. Apa makna fitrah? Itu kembali kepada Islam. Islam itulah fitrah kehidupan kita. Islam itu merupakan agama yang Allah redha. Sebab itu Al-Quran kata fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nas la ya'lamun. Allah sebut pada ayat 30 surah Ar-Rum. Itu hadapkan wajahmu, dirimu zahir dan batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kepada Allah. Karena mengabdikan diri kepada Allah atas jalan Islam, atas akidah tauhid dan syariat agama Islam itu merupakan fitrah Allah, fitrah daripada Allah. Islam itu menyembah Allah, itu fitrah yang Allah letakkan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang telah pun diisi oleh Allah dalam penciptaan manusia. La tabdila li khalqillah. Tak ada siapa pun boleh mengubah hukum dan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Zalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi ramai manusia tidak mengerti ataupun kadang-kadang buat-buat tak erti. Dia nampak kebenaran tetapi dia tak mau ambil. Ini orang yang sombong, nauzubillah min zalik. Dibawa naik ke langit, tiap-tiap pintu langit, bila malaikat tanya wa man ma'aka ya Jibril, siapa dengan kamu wahai Jibril? Lalu dikata ini Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Maka seluruh ahli langit merasa seronok. Bukan mereka tak kenal Nabi, semua makhluk kenal Nabi. Tapi kata para ulama, ditanya supaya apa? Supaya disebut nama Nabi Muhammad di langit. Semua ahli langit berbangga kerana langit menerima sebutan Muhammad, nama baginda Rasulullah SAW. Bertemu dengan para Nabi. Malaikat ucap marhaban bil abdi salih, selamat datang wahai hamba Allah yang saleh, iaitu Sayyidina Rasulullah SAW. Berjumpa dengan para Nabi, berjumpa dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam kata selamat datang wahai anakku yang saleh. Abul Bashar kan, bapa kepada segala manusia. Sayyidina Adam langit pertama. Bertemu dengan Nabi Allah Yahya, dan juga Nabi Allah Isa. Bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Bertemu dengan Nabi Allah Idris.
bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, bertemu dengan Nabi Allah Harun, bertemu dengan Nabi Allah Musa, sampai yang ketujuh itu bertemu dengan Nabi Allah Sayyidina Ibrahim alaihim ajma'ina wa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik atas lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai lepas pada tu Jibril tak boleh teman lah. Karena kata Jibril, saya kalau langkah pergi saya akan terbakar ya Rasulullah. Tuan tak apa. Lagi tuan langkah pergi, lagi tuan akan naik darjat dan akan apa? Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Difardukan sembahyang 50 waktu. Bila dapat 50 waktu, turun mai kat langit ke-6 tu, berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, Allah Ta'ala bagi apa dekat kamu wahai Muhammad? Allah fardukan sembahyang. Berapa waktu? 50. Allah banyak. Minta kurang sikit 50 waktu ni, nampak umat mak kamu tak mampu buat. Umat aku hak yang kuat-kuat pun 2 waktu pun tunggin. Itu saya tambah lah. Nabi faham cerita. 2 waktu pun tak mampu. Minta. Nabi pun naik minta lagi. Yang naik turun ni Nabi lah. Lagi duk kata pula Allah Ta'ala duduk atas langit. Dah. Allah Ta'ala bukan duduk atas langit. Allah Ta'ala tak berkaitan dengan tempat ni cerita Nabi. Habis tu macam mana Allah Ta'ala tengok dah Allah nak begitu? Lagu mana Nabi tengok tak ada lagu lah. Macam mana Allah Ta'ala kehendaki. Naik kurang 5. Turun lagi banyak lagi. Muhammad minta kurang ni sampai naik turun. Last sekali tinggal 5. 5 pun Nabi berusaha terbanyak lagi. Gagah naik satu lagi. Minta. Nabi kata laqad istahyaitu ihmalu, nak minta lah. Tiap-tiap kali minta 5. Makna kalau minta lagi, dia kata ada orang melawak, Nabi pun silap buat segan. Kalau gagah naik sekali lagi ya, selamat kita. Tok Guru kan melawak. Tok Guru melawak tu poli kita lah. Poli kita lah. Nabi silap tak naik satu lagi. Pasal kita 5 kadang tak cukup, kadang 3, kadang 4, kadang 2, kadang 3, kadang 4, kadang 2. Dia tak lepas pergi 5 je. 5 tu pun Allah Ta'ala kata aku fardukan 5, tapi kekal fadilat 50. Karena umat Nabi SAW itu al-hasanatu bi'asri amsalihah. Satu kebajikan kita buat digandakan dengan 10 kali ganda. Maka sembahyang ni penting. Jangan tinggal sembahyang. Sembahyang ni dia panggil apa? Sembahyang ni adalah imaduddin, tiang agama. Siapa yang dirikan solat, orang tegakkan agama. Tapi yang meruntuhkan solat, yang tak tunaikan solat, dia meruntuhkan agama. Bahkan ada hadis Nabi kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa-siapa yang tinggal solat dengan sengaja-ngaja, itu hukumnya kufur. Kata para ulama, kufur tu bukanlah murtad, taklah. Tapi kufur ni'mat, dosalah. Tapi kalau dia apa? Kalau dia tinggal kerana dia beriktikad sembahyang tu tak wajib, yang tu kufur. Kerana dia menafikan kefarduan. Tapi kalau dia kata wajib juga tapi tak payah, tak boleh, tak larat, dia letih, dia tak sembahyang juga. Ni dosa. Dosa tu bukan tak apa, berdosa. Dosa besar. Wajib bertaubat. Sembahyang kalau sengaja tinggal, wajib segera qada dan wajib minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak sengaja kita jaga cedak-cedak tengok pukul 8.30. Tak wajib segera. Tapi afdal kita segerakan qada. Nah, abang tu tak berani abang tu pasal kita ni suka ambil tu. Orang zaman kita kan, hal sunat dengan makruh kita ambil makruh lah. Pasal apa? Pasal sunat. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak berdosa. Jadi tak payah buatlah, tak berdosa. Makruh kalau kita tinggal dapat pahala. Kalau buat tak berdosa, kita pekat buat. Tak apa pasal makruh. Pelik. Dia buat makruh tinggal sunat. Itu kadang-kadang sunat ni buat dapat pahala, kalau tak buat tak apa tu. Kadang-kadang tok guru kita dia tak sebut lagu tu. Tarif lah kan. Tapi kata sunat ni kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat rugi dapat betul. Pasal apa? Pasal isyarat kepada suruh kita buat jangan tinggal sunat. Jadi sembahyang ni penting. Sembahyang ni adalah tiang agama. Orang yang sembahyang ni masa kita duk baca Fatihah tu, dalam hadis kursi diriwayatkan Allah berbicara dengan hamba-hambanya. Tiap-tiap kita sembahyang, kita katalah bismillahirrahmanirrahim. Kita mazhab Syafi'i, basmalah salah satu daripada ayat Al-Quran. Kena baca. Darah ke pelan itu cerita lain. Sunat kita nyaringkan seperti mana surah Al-Fatihah. Tapi kalau sampai tak baca langsung, tak sah. Pasal apa? Pasal bismillah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Itu mazhab kita Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiap-tiap ayat kita baca itu, Allah sambut bacaan kita dengan jawapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah balai. Allah kata apa? Allah Ta'ala kata, hamba-Ku memujiku. Hamidani abdi. Hamba-Ku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim.
Allah balik, athna alayya abdi, hamba-Ku memuja-muja aku. Maliki yaumiddin, Allah balik, majjadani abdi, hamba-Ku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah balik, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Yang ni ada untuk aku dan ada untuk hamba aku. Hak abdikan diri pada aku tu hakku, dan hamba aku minta tolong tu yang hamba aku punya. Wa li abdi mas'al, hak dia minta aku bagi. Kemudian kita kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah jawab, hadza li abdi, yang ni untuk hamba aku. Wa li abdi mas'al, apa yang dia minta itu aku tunaikan. Maka sebab itu sunat kita baca apa? Afdal kita baca ayatan-ayatan muqatta'ah, ayatan-ayat kita baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin satu-satu. Walaupun harus kita baca wasat, tak ada masalah. Tapi setiap ayat kita baca itu disambut oleh Allah. Dan semayang ni, Nabi dah semayang ni baca banyaklah. Semayang ni adalah apa? Perkara pertama yang akan dihitung nanti di akhirat. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi min amalihi salatuhu. Perkara pertama yang akan dihitung sembahyang. In saluhat faqad disebut apa? Faqad najaha. Faqad aflaha wa najah. Kita baca tu. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, kan. Sungguhnya berjayalah orang yang apa? Yang khusyuk dalam solat mereka, dan juga yang tak tinggal solat, yang jaga solat mereka. Jadi Nabi kata, siapa-siapa yang in saluhat, kalau sembahyang dia elok, faqad aflaha wa najah, maka dia sungguhnya berjaya. Wa in fasadat, tapi kalau sembahyang dia rosak, sembahyang tak elok, sama ada dia tinggal sembahyang ataupun dia sembahyang tak seperti yang suruh, sembahyang tak mengaji, buat ikut-ikut orang, tak sah sembahyang. Kalau rosak sembahyang, faqad khaba wa khasira, maka rugilah dia, ruginya. Kemudian dikatakan lagi, kalau wa in taqasa min faridatihi syai', kalaulah sembahyang dia buat tu sah tapi tak sempurna, fa yaqulu rabbu subhanah, maka Allah akan kata kepada malaikat, wahai malaikatku, unzuru hal li 'abdi hadza min tatawwu'. Kalau sembahyang kita tu sah tapi kurang sikit, cacat sikit, Allah akan perintah malaikat, ada tak hamba aku ni dia buat amalan yang sunat-sunat atau sembahyang yang sunat. Fayukammalu bihi man taqasa min faridatih, supaya boleh menyempurnakan yang fardu itu. Kemudian summa yakunu zalika sayyidu amali, kemudian semua amalan akan ditimbang. Jadi kita jangan tinggallah sembahyang. Sembahyang ni dalam Quran bukan budak-budak saja. Allah suruh sampai kepada pembesar kerajaan tu, alladzina immakannahum fi salah aqamus salah. Orang yang kami berikan kekuasaan kepada dia, mereka mendirikan salat. Jadi semua peringkat, tak kira orang tua ke, muda ke, kanak-kanak ke, kanak-kanak 7 tahun suruh dulu, 10 tahun boleh bagi sedikit ketegasan, tibai sikit bagi dia rasa, bukan rembah sampai balok belakang budak tu, tak, tibai sikit. Benda abang anda kata benda ni kena buat, tak ditinggal. Jangan tinggal. Hak fardu jangan tinggal, hak sunat ni kita buatlah. Sebab yang rajin buat duha teruskan. Yang tiap-tiap malam bangkit awal sikit, setengah jam sebelum subuh, buat rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud. Ambil sembahyang sunat apa? Sunat wuduk 2 rakaat, kemudian buat tahajud, kemudian buat hajat. Kalau tak buat witir lagi, buat witir 3 rakaat ataupun satu rakaat. Tiap-tiap malam. Tak pada baca apa? Baca kuliah dengan apa? Dengan qul Allah saja. Ringkas, rakaatain khafifatain, tapi tak pernah tinggal. Buat, jangan tinggal. Lagi rawatib. Kalau tak sangkut apa? Sembahyang rawatib, qabliyah, ba'diyah tu, semua tak kiralah hak muakkad ke tak muakkad ke, buat. Sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sebelum zuhur 2 ataupun 4 rakaat. Selepas zuhur 2 ataupun 4 rakaat. Sebelum asar 2 ataupun 4 rakaat. Sebelum maghrib 2, selepas maghrib 2, dan juga apa? Sebelum isya 2 dan selepas isya 2 ataupun 4 rakaat. Buat hari-hari amanadan. Dan sembahyang sunat rawatib ini ataupun sembahyang sunat yang ada waktu ni kita boleh qada kalau kita tak pernah tinggal. Macam orang dia tak pernah tinggal sembahyang sunat sebelum subuh. Tiba-tiba hari itu dia terlewat sampai orang nak sembahyang lah, dia pun sembahyang. Maka boleh dia qada sembahyang sunat subuh tu. Ataupun orang tak pernah tinggal tahajud, tiap-tiap malam dia buat tak pernah tinggal. Malam tu nak dicerita tak jaga subuh dah. Maka dia boleh qada solat tahajud dia. Kalau solat yang ada waktu ni boleh qada.
Abang kata jagalah sembahyang, kerana itu tadi penghubung kita dengan Allah dan antara pengajaran besar kita yang kita ambil daripada Islam. Dan banyak lagi barangkali tuan-tuan dah dengar dah. Nabi turun pagi itu dan apa yang berlaku dah diceritakan kepada kita. Tapi saya nak berhenti cakap itu dulu kerana masa pun dah lanjut dah. Tuan-tuan di bawah pun nampak dah letih dah. Tapi gagah tak bangkit tunggu video saya tak berhenti lagi. Jadi kalau saya tak berhenti tuan-tuan pun tak boleh balik. Biasanya ada dekat nak balik awal ni. Saya kalau balik awal pun tak ada sampai rumah lagi, jauh suka macam ni tu. Tuan-tuan start motor 2 kali press tu sampai rumah dah. Dia biasanya kalut nak balik nak dekat. Jauh dia tak kalut, kalau keluar balik pun tak sampai rumah lagi. Jadi walaupun begitu, cukuplah sekarang itu insya-Allah. Mudah-mudahan ini pertemuan yang baik untuk kita insya-Allah. Allah berkati kita semua dan Allah berikan kehidupan kita yang baik. Kalau kita ada buat salah apa, betulkan. Dosa kita buat dulu-dulu, minta ampun pada Allah, tak payah cerita ke orang. Hak kita tinggal yang wajib fardu, yang kita berhutang dengan Allah, bayar sehabis mampu yang kita boleh bayar. Hak yang tak jernih dengan kawan rakan kita, adik-beradik kita jernihkan sebelum kita mati. Jangan simpan, jangan tangguh, kerana semua benda itu akan menyesalkan kita dalam kubur nanti. Selesaikan. Kalau ada dengan siapa-siapa, dengan kawan, adik-beradik kita, buat selesai. Minta maaf. Kalau dia tak mahu tengok muka kita pun tak apalah. Tapi kita mula dulu. Kita ni tak bercakap 2 tahun dah ni. Aku pun tak tahu bahasa lagu umur ni, bahasa lagu tak lambat dah. Sama aku 2 hari dulu lah. Jadi aku dah minta maaf lah, kita dulu selisih-selisih tu. Kita jernih-jernih apalah. Dia tengok muka kita pun nak kita suat tangan pun dia tak salam, tak apalah. Yang penting kita dah apa? Kita dah jernihkan dari pihak kita. Jangan tangguh. Adik-beradik lebih lagi, silaturahim. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Apa hak kita buat yang salah, betulkan mudah-mudahan. Baki umur yang masih lagi berbaki tak tahu bila ni adalah kesempatan untuk kita makmurkan dengan kebaikan insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin wa hdina kullana ya rabbana ila sawa'is sabil. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا مؤيدا. اللهم اجعلنا جميعا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا ربنا من الأشقياء المردودين. اللهم بارك لنا فيما بقي لنا من رجب وما يأتينا من شعبان وبلغنا جميعا رمضان وجعلنا من أهل الطاعات والبركات والعفوان والغفران يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.